Hello Dr. Janice, nama saya Shirley binti Marcos, nama matrix PB 2216098. Konten yang dibincangkan adalah latar belakang ahli parlimen yang dipilih, 5 isu yang dibahaskan dan justifikasi handset, penilaian prestasi dan peringkatan, cadangan penambahbaikan serta kesimpulan bagi kerja ini. Bagi latar belakang ahli parlimen yang dipilih ialah Datuk Idris bin Haji Ahmad atau digelar sebagai Senator Datuk Haji Ustaz Idris bin Haji Ahmad. Beliau lahir pada 19 Oktober 1963 di Kampung Sungai Petai, Bukit Gantang. Beliau merupakan anak yang ke-8 daripada 9 orang adik-beradik. Beliau juga seorang pendakwa dan ahli politik dalam Parti Islam se-Malaysia iaitu PAS dan pernah menerima anugerah Panglima Mahkota Wilayah pada Februari tahun 2022. Seterusnya ialah 5 isu yang dibahaskan dan justifikasi handset. Isu yang pertama adalah Rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, iaitu dibincangkan 29 November 2023. Pembahasan ini berkaitan pandangan tentang keperluan bagi melaraskan hak asasi manusia dengan berprinsipkan Islam, iaitu SWAKAM. Isu yang kedua adalah butiran 010500, iaitu mengenai teknologi maklumat. Beliau mempersoalkan bagaimana dan sejauh manakah KPM merancang penggunaan bajet 2024 bagi memudahkan warga pendidik dapat mengakses sistem. Isu yang ketiga adalah butiran P10008 mengenai unit agropreneur muda. Pembahasan ini adalah berkaitan bagaimanakah pihak kementerian terhadap negerinya dapat meningkatkan pengeluaran hasil pertanian serta apakah usaha yang dibuat bagi menggalakkan penyertaan golongan belia dan muda selain memperkenalkan program usahawan tani bagi memacu pertumbuhan ekonomi. Isu yang keempat pula adalah B020100, iaitu mengenai kebajikan masyarakat. Beliau mempersoalkan tentang bagaimanakah kementerian memberikan bantuan kebajikan kepada masyarakat, khususnya di kawasan pendalaman yang kekurangan kemudahan. Isu yang terakhir adalah butiran 040900, iaitu inisiatif Payung Rahmah. Pertanyaan beliau adalah, inisiatif Payung Rahmah adakah akan diteruskan atau diperbaharui kerana adanya isu berkaitan dengan kenaikan harga barang yang menyebabkan penjual sukar menjual makanan pada harga RM5. Seterusnya berkaitan dengan penilaian dan pemeringkatan. Bagi penilaian, beliau aktif dalam perbincangan tentang isu penting seperti mengenai hak asasi manusia, teknologi maklumat bagi memudahkan warga pendidik mengakses sistem bila-bila masa, kemajuan ekonomi dalam sektor pertanian, cara pemberian bantuan kebajikan masyarakat, khususnya di kawasan pendalaman, dan inisiatif Payung Rahmah yang kini mempunyai isu akibat berlakunya kenaikan harga barang. Bagi pemeringkatan pula, beliau seorang yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diamanahkan, iaitu dengan membincangkan dan membahaskan isu yang penting dalam negara. Beliau juga seorang prihatin dan memperjuangkan isu hak asasi manusia dan kemajuan ekonomi serta isu yang semakin hangat, iaitu isu kenaikan harga barang yang telah mengakibatkan kos sara hidup masyarakat turut meningkat. Bagi cadangan penambahbaikan, yang pertama, pendekatan lebih kolaboratif, iaitu perlu mempertimbangkan dengan menyuarakan pandangan atau kritikan, khususnya dalam konteks hak asasi manusia dan hubungan dengan prinsip keagamaan bagi mengelakkan polarisasi. Yang kedua, pemahaman yang lebih dalam, iaitu faktor yang membawa kepada pengurangan jawatan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ketiga, inisiatif pertanian yang lebih komprehensif
iaitu menggalakkan kementerian merangka dan melakukan inisiatif yang lebih efektif. Yang keempat, menekankan keperluan untuk ketulusan dan accountability dalam menilai pencapaian inisiatif Payung Rahmah agar membantu memastikan dana yang diperuntukkan memberikan manfaat maksimum kepada masyarakat dan menangani peningkatan kos sara hidup. Cadangan yang terakhir adalah pemahaman lebih luas, iaitu dengan melakukan penyelidikan dengan lebih lanjut dan mendalam, berkaitan dengan isu yang dibangkitkan seperti Keputusan National Life Action Council dan mempertimbangkan pandangan Barat tentang hak asasi manusia agar boleh membantu menyampaikan soalan atau kritikan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Kesimpulannya, sebagai Kementerian Negara perlu menjalankan tanggungjawab bagi menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, beliau sangatlah menitik beratkan hak asasi manusia, kemajuan negara dan keperluan serta kemudahan masyarakat. Hal ini demikian agar dapat mewujudkan satu negara dan ekonomi yang maju dan mempunyai taraf kehidupan yang tinggi. Harapan saya supaya negara mempunyai pihak atasan atau kementerian yang bertanggungjawab dengan tugas yang telah diamanahkan serta perlu mencari cara yang efektif dan efisien bagi membina dan mewujudkan ekonomi negara menjadi lebih baik, maju dan moden untuk memenuhi standard yang diingini pada masa hadapan. Itu saja dari saya, sekian terima kasih.